Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan saya Dini dan Sarina. Untuk seterusnya Auda dari daerah Tutong, saya akan bersama Auda untuk berkongsi antara maklumat dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan pagi ini. Diharapkan bis kita semua dalam keadaan sehat dan semoga kita ni dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Baik, kita akan maklumkan dulu mengenai acara yang akan berlangsung pada hari ini, iaitu pada pukul 8.30 pagi nanti akan diadakan projek Infak Lillah ke-111 anjuran Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung Tutong dan acara ini akan dilaksanakan di Masjid Kampung Penanjung. Jadi inilah antara acara yang berlangsung pagi ini. Dan untuk seterusnya kita akan beralih menyaksikan bahan visual yang kami hidangkan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, ini adalah gangsa yang diperbuat daripada tembaga. Jadi apabila kita mengatakan mengenai dengan tembaga, ia memang satu produk kraftangan turun-temurun daripada masyarakat kita ni, masyarakat Brunei dari zaman dahulunya. Dan juga kalau kita mengatakan mengenai dengan tembaga, sudah pasti ada sejarah dan juga keunikannya yang tersendiri. Dan insyaAllah kita ni akan bersama dengan seorang penduduk kampung yang tinggal di kawasan Lamunin yang akan mengkongsikan kepada Auda mengenai dengan koleksi beliau, iaitu koleksi tembaga. Mula mengumpul koleksi kraftangan dari tembaga pada sekitar 15 tahun yang lalu, Imbon bin Singgoh yang menetap di Kampung Bang Nukat Lamunin amat menitik beratkan akan hasrat keluarga beliau untuk mempertahankan dan menghargai akan keunikan serta khazanah tembaga turun-temurun dari keluarga beliau, dan ada di antaranya juga dibeli lalu disimpan dengan rapi di dalam sebuah ruangan bilik khas. Sehingga kini terdapat lebih kurang 500 koleksi tembaga yang tersimpan di ruangan ini. Bermula mengumpul secara besar-besaran ataupun banyak ini ialah pada barangkali kalau saya tidak salah iaitu pada 15 tahun yang lepas. 15 tahun yang lepas kami, saya dan isteri saya mula berminat mengumpul barang-barang tembaga ini adalah daripada titik tolaknya daripada adanya tembaga lama yang ada dalam simpanan koleksi kedua orang tua kami, iaitu sebelah saya dan isteri saya, iaitu tembaga seperti peralatan atau perkakas untuk memasak. Ya, dari situlah kami mula berminat untuk terus membuat koleksi. Perkakas untuk menyimpan beras yang dulu-dulunya dipanggil gantang. Selain ianya digunakan untuk menyukat beras, tetapi ianya juga untuk menyimpan beras, boleh digunakan untuk menyimpan beras. Ianya terbuat daripada tembaga. Selain itu kita ada celapa, cupu, iaitu untuk alat perhidangan atau yang untuk dihidangkan semasa orang datang. Itu memang ada tu. Celapa dan cupu ni memang sepatutnya setiap rumah orang-orang dulu mesti ada celapa, cupu untuk menyimpan buah pinang dan sirih. Selain itu kita ada alat-alat muzik yang diperbuat daripada tembaga. Alat-alat muzik yang diperbuat daripada tembaga iaitu gulintangan, gong, canang dan alat muzik lainnya yang diperbuat daripada tembaga. Kita juga ada mempunyai terika dan alat memasak air yang mana dipanggil kiri. Kiri juga ada, dan juga tongkat. Selain itu alat senjata seperti pemarang ada juga yang diperbuat daripada tembaga, lembing dan pedang serta keris. Ia diperbuat daripada tembaga. Tetapi barang-barang perkakas senjata ini tidak diguna pakai. Selalunya hanya untuk barang perhiasan
pada di rumah-rumah orang-orang dulu lah. Dan akhir sekali barangkali yang popular juga iaitu bedil. Ya, bedil lama ya yang diperbuat di Brunei sendiri. Ya, itulah di antara barang-barang koleksi yang saya ada. Langguai adalah antara koleksi tembaga turun-temurun yang beliau peroleh yang kini berusia lebih dari 100 tahun yang dahulunya digunakan untuk menyimpan sirih pinang selain juga digunakan untuk menyimpan barang kemas. Pada umumnya, kebanyakan tembaga mempunyai motif yang beraneka jenis ukiran yang menampakkan keindahan dan keunikannya, tidak terkecuali pada langguai dan pada paspan yang terukir padanya tulisan Jawi. Dari segi keunikannya, iaitu memang yang pertama-tama sekali iaitu ia punya desain atau ukiran tembaga tersebut. Ukiran tembaga di mana ianya berukir bermacam bentuk. Bentuk bunga, daun, binatang dan sebagainya. Itu salah satu daripada keunikan tembaga. Kedua, daripada bentuk saiz, sama ada besar, panjang atau pendek. Itu juga keunikannya. Ketiga, ketahanannya. Keunikan tembaga. Iaitu daripada logam tembaga yang diperbuat daripada logam tembaga yang mana ianya tahan lama, tidak mudah rosak, dan satu lagi ianya tidak lunturnya orang warnanya tu. Warna tembaga selalu tidak luntur, ya kekuning-kuningan emas dan tidak mudah bertagarnya orang Brunei, berkaratnya orang Melayunya. Ya, itulah keunikan yang harus kita fahami tentang tembaga. Secara kasar anggaran jenis, barangkali ada 100 lebih jenis. Secara keseluruhannya dari jenis yang 150 itu ada barangkali semua sekali, oleh kerana contohnya celapa, saya ada mempunyai jenis celapa ada 20. Ya, 20 celapa yang saya ada. Dari segi bentuk kecil, besar dan besar, panjangnya, tebalnya, ya. Ada 20 celapa saya ada. Jadi kalau mengikut jenis dalam 150, dari segi banyaknya mungkin ada 500. Daripada hasrat keluarga, rata-rata barang ini adalah untuk simpanan, koleksi, kerana melihat kepada barang-barang ini ianya sudah mulai pupus kebanyakannya dan tidak ada lagi kita nampak di mana-mana. Jadinya barang ini kita simpan untuk generasi akan datang dan untuk anak cuculah. Ya, itulah yang kami hasratkan. Untuk berjual itu barangkali pada masa ini mungkin tidaklah, kerana barang ini cuma adanya satu-satu. Kalau ia macam lebih banyak dan sama, mungkin ada dijual. Kalau ada yang maulah. Usaha sama kalau di antara kami sekeluarga, isteri saya dan anak-anak saya. Jadi kami akan memantau ataupun masuk ke bilik ini, ke tempat simpanan ini, untuk membersihkannya sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Kami akan membuat pembersihan dan melihat untuk membersih dan mengaturnya semula dan mengikut cadanganlah. Kalau rasanya mau dipindah barang itu, kami pindah lagi ke tempatnya yang lebih sesuai. Pada masa ini jelas dilihat penggunaan peralatan dari tembaga jarang digunakan, melainkan pada acara-acara tertentu sahaja dan sebagai penyimpanan koleksi peribadi. Namun inisiatif beliau untuk menyimpan, mengumpul serta menjaga dengan baik setiap koleksi tembaga beliau adalah satu usaha yang dicontohi bagi memperkenalkan khazanah warisan serta keunikan kraftangan orang Brunei dahulunya kepada generasi akan datang. Ya, audio penonton, Alhamdulillah sudah pun kita bawakan kepada audio mengenai dengan tembaga. Dan kalau kita lihat juga, memang tembaga ini merupakan satu khazanah atau warisan yang perlu diperkekalkan ataupun memang tidak dinafikan. Jika seseorang itu mengumpul ataupun menjadikan tembaga ini sebagai satu koleksi, insya-Allah ia akan dapat diberikan kepada orang awam khususnya untuk kita ni melihat akan khazanah kita ni sendiri. Jadi generasi-generasi yang akan datang
dapat mengetahui apa sahaja orang dahulunya menggunakan tembaga tu adalah sebagai satu peralatan di dalam kehidupan mereka seharian. Dan ini juga daripada tembaga, iaitu gong, merupakan alat tradisi negara Brunei Darussalam yang pastinya mempunyai sejarah dan juga kegunaan yang tersendiri. Sekian ada, sampai di sini saya jumpa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Itulah audio kita saksikan bahan visual yang kami muatkan sebentar tadi ya, antara barang-barang dari tembaga yang masih lagi disimpan oleh penduduk di daerah Tutong ini ya, Cikgu Imbun. Jadi memang setelah melihat barang-barangan berkenaan menggamit kenangan ya, antara barang-barang yang pernah kita digunakan ketika dahulu, antaranya ialah kalakati ya, yang sering ataupun saya pernah merasailah menggunakannya. Dan apapun, mudah-mudahan dengan bahan visual yang kami muatkan ini sedikit sebanyak dapat mengimbas kembali pengetahuan kita ni lah ya, apa yang pernah kita gunakan dahulu, barang-barangan dari tembaga yang pastinya juga sangat berharga ketika ini ya kalau dijual. Baik, itulah yang dapat kami muatkan dalam pertemuan kita hari ini, bahan visual mengenai dengan barangan daripada tembaga dan juga maklumat sebentar tadi. Dan yang pasti ada, kita akan bersama lagi esok pagi untuk berkongsi pengisian yang lain pula. Kita akan serahkan semula bersama Sarinah dan Dini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.